أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan belajar hadis bab yang terakhir dalam buku hadis. Hadis yang kita akan belajar insyaAllah ini adalah bab yang terakhir, bab yang bertajuk As-Sab'u Al-Mubiqat. Maksudnya 7 perkara yang membinasakan ataupun 7 dosa-dosa besar. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang membinasakan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, yang keempat memakan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, dan yang ketujuh menuduh wanita mukmin yang baik-baik melakukan penzinaan. Kita tengok mufradat dia. Ijtanibu, ibta'idu, jauhilah. Ijtanibu, tinggalkanlah, maksudnya sama je. Al-mubiqat, al-muhlikat, perkara yang membinasakan. Al-yatim, yatim ni maksudnya apa? Man mata abuhu, sesiapa yang matinya ayahnya, tadi ayah dia meninggal, dunahan, orang yang kematian ayahnya itu dia belum balik lagi. Kalau kita macam ustaz dah balik, ayah ustaz meninggal, maka ustaz tak dikira yatim lah. Sebab apa? Ustaz dah balik, ustaz meninggal, ayah ustaz meninggal 2 tahun lepas. Jadi tidak dikira sebagai anak yatim lah. Kalau anak biasanya budak-budak lah, budak-budak kecil-kecil dia belum balik lagi, ayah dia meninggal, maka dikira sebagai anak yatim. Tawalli yaumazah, maksudnya apa? Al-firaru minal ma'rakah. Firar ni lari, min ma'rakah daripada peperangan. Muhsanat ni maksudnya afifat, yang baik-baik lah, perempuan yang baik-baik. Al-ghafilat at-tarikat lil fawahish. Ghafilat maksudnya apa? Yang meninggalkan perkara-perkara yang fawahish, yang keji, ataupun meninggalkan maksiat lah. Kira perempuan yang baik juga sama maksud dia. Dalam hadis ni yahdharun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu fi hadzal hadis. Dalam hadis ini Nabi memberi ancaman kepada umatnya tentang hadis ini, daripada kita terjerumus kepada dosa-dosa inilah. Sebab apa? Dia dosa-dosa besar lah. Addan Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a min hadhihi dhunub wal kaba'ir. Nabi sebutkan dalam hadis ini ada 7, wa hiya laisa lil hasar. Dan dia bukanlah nak cakap hanya ada 7 dosa besar. Sebenarnya ada dosa besar lain lah, tapi 7 dosa ni nak cakap bahayanya dosa-dosa 7 ini. Tapi kalau kita baca hadis ini nak cakap bahawa dosa-dosa besar hanya ada 7, tak boleh juga. Sebab apa? Dia kata laisa lil hasar, bukan nak cakap hanya semata-mata 7. Bal qad warada nusus, bahkan terdapat riwayat-riwayat nusus ukhra, dalil-dalil lain, bizikri ba'dil kabair, yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang lain. Sebagai contoh, uququl walidain, kita derhaka kepada ibu bapa itu dosa besar. Membuat zalim dosa besar. Syahadah zur, penyaksian yang palsu, saksi palsu. Kemudian wa ghairaha katsira wa hadha yadullu ala khatri wuqu'u fiha, yang menunjukkan kepada bahayanya kalau kita terkena ataupun terjerumus kepada perkara dosa-dosa besar tersebut. Yastalzimul hazr minha, maksudnya kelazimanlah ancaman Nabi ini untuk kita buat apa? Kalau kita berlakunya ataupun terjerumusnya kita kepada perkara ini, wal musara'ah ila taubah, kita bersegeralah kepada taubat, wal istighfar, dan kita beristighfar, wal inabah ila Allah, dan kita kembali kepada Allah, inda wuqu'u fiha, ketika mana kita dah terbuat kita
dah terbuat dosa-dosa tersebut, kita kena bertaubat kepada Allah. Dosa-dosanya apa? Yang pertama, al-mubiqatul ula, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ja'ala syariku lillahi taala, yang mana kita menjadikan bagi Allah ni ada sekutu. Allah ni Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tapi kita menjadikan Allah ini ada sekutu. Tuhan itu ada dua. Sebagai contoh, fi rububiyah, pada perkara-perkara rububiyah. Rububiyah ni pentadbiran. Kita mengatakan bahawa alam ini ditadbir oleh dua Tuhan. Itu adalah syirik. Wal uluhiyah, tempat sembahan. Sembahan ni maksudnya kita menyembah selain daripada Allah. Wal ghalib, dan secara kebiasaannya ataupun secara kebanyakannya berlakunya syirik ini fil uluhiyah, pada penyembahan. Malah orang-orang kafir menyembah berhala apa semua tu, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dia bagi contoh kat sini syirik kepada uluhiyah. Apa dia? Az-zabhu, menyembelih. Menyembelih ni maksudnya dia menyembelih diniatkan kepada selain daripada Allah. Kita nak sembelih korban, kita niatkan kerana Allah, tapi disembelih kerana contoh aku niatkan sembelih ni kepada syekh sekian-sekian, tak boleh. Tapi kita kena sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita bernazar, ataupun kita takut selain daripada Allah, dan kita berdoa ataupun meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-mubiqat tsaniyah, dosa yang kedua as-sihir. Sihir ni apa? Bi annahu azaim. Sebagai contoh dia apa? Azaim. Azaim ni adalah azimat. Kita menggunakan azimat. Kita tak memohon tolong pada Allah, tapi kita guna azimat. Itu adalah sihir. Waruqyu, ataupun ruqyah. Ruqyah ni apa? Ayat-ayat penyembuh lah. Ayat-ayat, kalau ruqyah dia ada ruqyah syar'i dengan ruqyah tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i lah yang dimasukkan sebagai sihir tersebutlah. Wa aqdun, ataupun ikatan-ikatan, mana kita pakai gelang ke yang kita letak kat badan. Tu'saru fil abdan, yang memberi kesan kepada badan. Wal qulub, dan hati. Fayam radu, maka dia menjadi sakit. Kira dia sihir-sihir ni boleh menyebabkan apa? Boleh jadi sakit. Wa yaqtul, boleh membunuh. Wa yufariqu bainal mar'i wa zawjih, dan dia boleh memisahkan antara suami dan isteri. Biasanya orang buat santau ataupun buat sihir lah, nak pisahkan suami dan isteri. Wa ya'khudhu ahad zawjain an sahibi, kita mengambil ataupun kita pukau antara suami isteri tu. Macam kita berkenan dekat isteri orang, tiba-tiba kita bagi sihir ke dia. Itu bagi sebagai contoh lah. Al-mubiqat thalithah, dosa yang ketiga lah. Qatlan nafs allati haramallahu illa bilhaq, kita membunuh jiwa-jiwa atau membunuh manusia yang mana diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dalam syarah dia tak sebut lah yang hak tu apa dia. Yang pertama, yang hak ni kita boleh bunuh. Yang pertama, orang yang membunuh sebagai kisos. Kisos maksudnya ada seorang A membunuh B. A kita boleh bunuh dia sebab apa? Dengan hak, sebab dia telah membunuh orang. So hukum kisos kepada dia adalah dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berzina yang telah berkahwin. Contoh suami isteri, dia telah berkahwin, lepas tu dia berzina dengan orang lain, maka hukumnya rejam sehingga mati. Maka benda tersebut tidak dikira sebagai dosa besar lah. Lepas tu yang ketiga, orang yang murtad. Orang yang murtad setelah diberi nasihat supaya kembali kepada Islam, kita boleh bunuh dia. Itu adalah yang hak lah. Selain daripada tiga tersebut, tidak boleh dibunuh. Wa ya'tabu min akbar kabair, dan diiktibarkan antara daripada dosa-dosa besar lah. Ba'dal kufur billah, kira selepas daripada kufur ataupun syirik kepada Allah, dosa yang paling besar adalah membunuh. Dosa yang paling besar yang pertama syirik ataupun kafir, kufur. Yang kedua adalah membunuh. Macam itulah maksud dia. Ya annahu i'tida wa ala san'illah, kerana i'tida ni kita telah bermusuh kepada san'illah, kepada ciptaan Allah. Kita telah bermusuh dengan makhluk-makhluk Allah. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Riba ni dari segi bahasa, di kat sini riba asyai yarbu rabau, ini adalah surah lah ni. Poin dia kat sini, Ustaz lupa tanda. Apa ni? Zada wa nama, maksud dia riba dari segi bahasa adalah bertambah ataupun sama maksud bertambah, wa nama, nombor ni tumbuh ataupun tambah lah. Maksud dia
Dari segi syarak pula, aqdu ala iwad, satu akad pertukaran lah. Akad ni akad jual beli ataupun pertukaran. Makhsusun ghairu ma'lum tamasul, yang mana secara khusus lah, ada benda-benda yang dilarang kita tukar secara tidak pasti. Ghairu ma'lum tamasul, tidak pasti timbangannya. Fi mi'yari syarak halul aqad. Kira dia kalau kita belajar bab riba ni ada banyak. Sebagai contoh, riba yang senang kita faham, A pinjam kepada B 100, kemudian B mensyaratkan kepada A bayar balik 150. So 50 tu adalah riba. Itu riba yang biasa kita dengar lah. Adapun ada riba yang lain tak? Riba kepada makanan. Contoh tamar. Kita ada kurma grade A nak tukar kepada kurma grade B dekat orang B ni, kita kena tukar. Kalau sekilo, kena sama dengan sekilo. Kita tak boleh nak tukar-tukar. Macam itulah. Au ta'khiru fil badalain. Sebagai contoh emas. Ni biasanya takhir ni riba takhir ni berlaku kepada emas ataupun perak lah. Sebagai contoh, kita beli emas kepada si A. Aku beli emas 1 kilo emas. Kita bayar dulu, dapat emas kemudian, dikira sebagai riba takhir. Kita melewatkan bagi. Sebab apa? Kalau dia bagi esok, patutnya kita kena beli hari ni, dapat hari ni, tapi dia bagi esok. Sebab apa? Kalau kita beli harga emas hari ni dengan harga esok tak sama, so kat situ dah berlakunya perubahan dan kita dianggap sebagai riba. Riba muharram. Riba ni secara haram lah hukum dia bil kitab, dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Wa huwa minal kaba'ir allati haramallahu ta'ala ta'amul biha, yang mana Allah mengharamkan untuk kita beramal dengannya. Bal ja'alallahu ta'ala ta'amul birriba i'lanah lil harbi ma'allah. Sehingga kan Allah mengisytiharkan perang bagi sesiapa yang melakukan riba. Yang kelima, aklul malal yatim. Poin dia tak banyak. Aklul malal yatim maksudnya memakan harta anak yatim. Ni maksud dia apa? Sebagai contoh, kita ni dah besar, lepas tu kita ada anak buah, mak ayah dia dah meninggal, lepas tu kita dapat hak jagaan. Mak ayah dia sebelum dia meninggal tu kaya lah, banyak harta. Jadi kita sebagai hak jagaan tu, kita dapat untuk menjaga harta, kita dapat gunakan harta tersebut untuk diberikan kepada anak yatim tersebut. Tetapi kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, itu dikira sebagai memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, at-tawalla yaumaz zah, yang lari daripada medan perang. Wa huwa firaru minal jihad, lari daripada medan jihad. Wal yaqa'ul adu fil harb, dan lari daripada bertemu dengan musuh di dalam peperangan. Zah, maksudnya zah apa? Huwal jaish. Jaishu yahzafuna, maksud dia tentera-tentera dia berperang ataupun bertemu ilal adu au yamshu. Maksud dia berperang lah. Jaish ni bertemu ataupun bertempur dengan adu, musuh. Lepas tu yang ketujuh, maksud dia apa? Qalfu muhsanat, kita menuduh muhsanat ni orang yang baik. Mukminah, orang mukminah. Ghafilat ni yang meninggalkan perkara yang keji. Kita menuduh orang yang baik-baik ni sebagai melakukan zina. Ini sebagai